Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Jadi kita sambungnya, iaitu bagi pelajar-pelajar jisda itu, iaitu muka 444. Sifat yang kelima, sifat-sifat Nabi itu adalah ismah anil wuqu' fi dzunub, iaitu terpelihara daripada Nabi Rasul ni terpelihara daripada jatuh dalam dosa. Dosa paling besar kalinya, iaitu dosa itu ialah kufur. Jadi kita nak ayatnya Nabi ni jadi uswah, jadi contoh, jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Rasul saat ini bagi kamu jadi contoh teladan bagi mereka yang berharap kepada hari akhirat. Bagi mereka yang beriman pada Allah dan mereka berharap pada bagi mereka berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan hari akhirat lah. Jadi kita nak ayat gini, iaitu bahawa Nabi ni jadi contoh. Jadi contoh ni makna Nabi ni diutuskan. Contoh kepada orang Islam, dan Nabi ni jadi utusan kepada seluruh manusia, sama ada orang Islam atau tidak, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Bila Nabi diutuskan kepada seluruh manusia, maknanya Nabi tak ada boleh ada bocor atau ada perkara yang menjejaskan kerasulan atau kenabian Nabi SAW. Tak boleh ada langsung. Lebih-lebih lagi Nabi diutuskan ke seluruh untuk seluruh manusia, seluruh di dunia saat ini dan di setiap masa. Besar lagi lah sebagaimana Allah Ta'ala sebut, "Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuskan kau wahai Muhammad kecuali supaya menjadi rahmah sekalian, jadi rahmah bagi sekalian alam. Maknanya mesti Nabi saat ni terpelihara lah daripada perkara-perkara yang boleh orang mari buat kecek, atau orang mari buat kritik, atau orang mari hujum serang bocor dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi saat ni diutus seluruh kan. Dan Nabi juga kalaulah kita tengok kan, orang jadi pemimpin, contohnya jadi pemimpin di negara tu pun, jadi Perdana Menteri atau jadi Nayuk atau jadi Presiden, Perdana Menteri, semua saat itu pun tak boleh ada skandal kan? Tak boleh ada bocor, dan tak boleh ada perkara orang boleh kelemahan dia bang. Orang boleh buat kecek dia, benda-benda tu tak boleh ada. Dan perkara besar sekalinya iaitu kufur tu besar sekali. Sebab tu telah ijma' ulama bahawa Nabi dan Rasul saat ini terpelihara daripada jatuh dalam dosa, sama ada sebelum daripada bangkit menjadi Nabi atau selepas dah Nabi. Maknanya keturunan, lepas tu pula cara hidup Nabi, lepas tu pula akhlak perangai dia tak boleh ada buruk langsung lah, kerana jadi contoh telah daripada semua kan. Jadi ada pun dosa kecil yang tidak membawa kepada menjejaskan maruah mereka. Ini ada khilaf ulama. Hak ni tu masuk dalam masalah bab ijtihad yang tidak bersandar kepada dalil nyata ya. Maknanya dalam ijtihad ulama. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahawa tak berlaku pada Nabi dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil pun tak berlaku, khususnya selepas dibangkit Nabi dan Rasul saat itu, selepas dibangkit menjadi Rasul. Kita tak perlulah kita nak mari kecek tentang masalah adakah Nabi buat dosa kecil. Kita terserah, kerana itu memang jumhur ulama mengatakan tak berlaku pada Nabi. Dan kita cukuplah di sini bahawa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terpelihara dari segala dosa, khususnya dosa besar dan kufur tak ada.
Nah, maknanya Nabi tidak kufur. Dan sebelum daripada agama pun Nabi tak pernah bersembah berhala dan tidak melakukan perkara yang mengkufurkan. Nabi duduk di atas fitrah. Nah, semasa belum dibangkit Nabi menjadi Nabi Rasul. Jadi adapun ada masalah satu lagi, masalah ijtihad Rasul. Nah, waktu itu tak termasuk dalam dosa. Nah, kalau tersalah contohnya, karena telah tetap bahawa Rasul-Rasul tidak terjatuh padanya pada dosa sama sekali. Karena ijtihad ni ialah ijtihad adalah ibadat kalau kira yang diberi pahala atasnya jika adalah ijtihad itu betul atau salah. Tapi telah tetap bahawa nabi-nabi tidak ikrar dan tidak setuju atas ijtihad yang salah. Nah, bahkan tak dapat tidak bahawa diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa sahaja yang Nabi nak buat saat itu, Nabi tak akan buat lah dengan ijtihad dia. Tapi semua tu ialah Nabi buat dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Nah, sebab tu walaupun ada ijtihad contohnya, tapi Allah Ta'ala akan tetap akan membetulkan. Sebab tu tak akan berlaku lah. Tak akan berlaku. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa ada tersalah contohnya pada nabi-nabi pada masalah ijtihad. Waktu bukan dinamakan salah. Nah, tu sesama nisbah kepada kita lah. Tapi itu nisbah hubungan Rasul dengan Tuhan sajalah. Karena Tuhan nak tunjuk yang lebih baik kadang-kadang kan. Dan masalah hubungan Rasul dengan kita ni semua apa yang Nabi buat saat itu ialah betul. Nah, sebab tu usmah anil dzunub termasuk dalam sifat-sifat Nabi juga. Nah, sifat Nabi yang kita sebut iaitu lima perkara ni telah setuju istifad oleh ulama, iaitu sidik, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan al-usmah anil wuqu' fi dzunub. Ni pun lima sifat ni. Tapi ada ulama tambah lagi. Nah, di antara sifat Rasul tu iaitu sifatul dzukurah. Sifat az-dzukurah atau sifat-sifat kelelakian. Mana Nabi saat itu kena jadi lelaki, kena orang lelaki. Tidak dilantik perempuan menjadi Nabi dan Rasul. Kerana dalam sejarah tak pernah ada orang tina jadi Rasul. Lepas tu pula masalah beban amanah saat itu memang amanah tu besar. Bila amanah tu besar, amanah saat itu amanah orang lelaki. Masalah nak menyampai, nak pergi jumpa dengan orang. Lepas tu pula nak dakwah. Bila dakwah saat ini pula nak ajak orang tu ada susah, ada apa semua tu tidak mampu. Tidak mampu dipikul oleh orang perempuan. Sebab tu semua saat itu hanya berlaku di atas Nabi ni berlaku di atas lelaki saja. Adapun hak kita dah sebut dah dulu, kita pernah sebut dalam ilmu kita mengajar akidah ni, iaitu tentang masalah Tuhan ilham atau sebut lafaz wahyu, itu makna ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, maksudnya dan kami telah wahyukan kepada ibu Musa bahawa hendaklah ia menyusu kepadanya. Dan ada sebut Nabi Isa pula Tuhan wahyu seru, ada wahyu seru Nabi Siti Maryam, jangan duka cita, fanadaha min tahtiha alla tahzani, maka telah dipanggilkan Maryam ibu Isa di bawah pokok bahawa jangan risau. Kerana wahyu situ itu mana ilham sebagaimana Allah Taala sebut wahyu di ayat-ayat yang lain. Di antaranya itu surah An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun, dan telah wahyukan oleh Tuhan engkau
kepada madu, bahawa jadikan pada bukit itu rumah-rumah, daripada pokok-pokok, daripada barang yang mereka itu mendiami. Maknanya sininya menata ni, Tuhan wahyu maksudnya Tuhan ilhamkan. Wahyu di sini ialah dengan makna al-gharizah, tabiat yang telah Ta'ala jadikan pada madu. Itu di antara sifat Rasulullah. Dan kedua juga kena kamalul aqli wad dhabti wal adalah, sempurna akal dan ingatan dan keadilan. Nabi ini sempurna akal, dan Nabi juga ingatan. Sempurna ingatan dan keadilan. Jadi dikehendaki dengan syarat yang kedua ini ialah kesempurnaan akal dan ingatan dan keadilan. Tiga sifat ini adalah dari kesempurnaan dalam masalah nak menyampaikan risalah. Ia telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak pergi royak kau orang, kena menyuruh kau orang, nak ajak orang, kena akal sempurna. Kalau akal tak sempurna kau, orang akan tuduhlah. Dan begitu juga ingatan seperti itu juga patut orang yang adil. Orang betul semua, orang molek semua. Orang molek. Kerana jikalau mungkin Rasul berlaku pada Rasul kekurangan akal kira atau ingatan keadilan, boleh ada orang tak juh apa, siapa nak turut? Sebab tu Allah Ta'ala taklifkannya dengan menyampaikan risalah. Maknanya tentu Rasul kena bersifat dengan sifat al-aqli wal-dhabti wal-adalah. Tu. Dia tiga sifat. Jadi semua saat itu jelaslah di antara sifat Rasul itu ialah kena al-usmah minadz dzunub, kamalul aqd, dhabti wal-adalah. Empat sifat ni jelas. Dan tapi kalau kita belajar dalam sifat dalam kitab Faridah contohnya, dalam kitab-kitab Jawi Baqarah sebut pak tu memang tu pokok asas, tapi ada juga di antaranya tu sebut dalam kitab Kubral Yaqiniyat bagi Sa'id Ramadan Al-Buti ada sebut, iaitu kamalul aql wad dhabt wal adalah. Ada sebut lagi. Jadi mestilah dalil akli bahawa Nabi kena bersifat dengan benda ini, dengan sifat al-aqli wad dhabt wal adalah. Jadi kerana apa? Kerana mereka ni juga rasul-rasul tu kena bersifat dengan sifat kemanusiaan, masih ada. Maknanya sebab tu kita sebut sini adapun dalil akal, maka kita telah nyatakan bahawa tak dapat tidak bagi rasul-rasul bersifat dengan ini sifat. Di sini segia kita mengetahui bahawa sekalian nabi-nabi rasul-rasul itu walaupun mereka bersifat dengan demikian, ada sifat-sifat tersebut kita sebut, tetapi mereka itu tetap bersifat dengan sifat manusia. Maknanya walaupun ada sifat al-usmah minadz dzunub, dia masih jadi manusia. Dan dari sebab dia menjadi manusia, lepas tu pula mereka tu molek sungguh tu lebihnya. Situ tunjuk di atas kelebihan Nabi dan menjadi contoh. Orang jadi Nabi juga lawan nafsu, ada nafsu, tapi Nabi lawan nafsu boleh. Situ sebagai kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, bila kita tengok Nabi jadi contohnya Nabi itu boleh lawan nafsu. Bila Nabi itu boleh lawan nafsu, kita juga kena turut Nabi itu kena lawan nafsu. Dan lebih manusia ni di atas Nabi, lebih di atas malaikat segala semua saat itu, kerana Nabi ada nafsu. Jadi ada nafsu saat ni Nabi boleh menguasai, dan Nabi sebagai bashar, sebagai manusia, Nabi boleh akak taraf dan boleh hidup supaya dengan lebih pada malaikat lagi, kerana malaikat tak ada lawan perkara. Nabi lawan, kena ada lawan nafsu, lawan apa. Dan alam sekitar masa duduk atas dunia saat ni, orang tu gitu, orang ni gini, apa semua kena menyesuaikan diri apa semua. Jadi memang layak lah orang yang boleh menyesuaikan diri. Waktu pula duduk dalam garis apa disuruh oleh Allah SWT, maknanya orang tu hebat benar lah. Supaya kita lah ni juga umat Islam ni boleh pahala, boleh ke apa, bukan boleh pahala sebab ke apa, boleh pahala banyak walaupun amal tak banyak, kerana kita hidup dalam suasana yang penuh dengan maksiat, tapi masa yang sama kita boleh buat amal di situ. Dan supaya tu juga jatuhnya kita letih penat, tapi kita boleh buat amal, situ dia boleh pahala, boleh pahala banyak situ. Sebab tu Nabi masih jadi manusia lagi, minum, berkahwin, berjalan, semua Nabi. Dan Nabi juga merasai nafsu seperti nafsu manusia biasa. Mereka lapar,
mereka suka makanan sedap-sedap, mereka dahga, mereka selalu minum dan penat, mereka berehat. Nah, dan mereka rasa dengan apa orang menyakiti mereka, dan mereka sedih. Nah, semua saat itu supa biasa. Supa kerana Nabi itu, hati Nabi supa manusia. Dan ada perasaan kasih, benci, marah. Nah, ada belaka benda tu, tapi Nabi dapat menguasai. Itu saja perbezaan di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang tak boleh nak menguasai. Dan kita juga kena mengetahui hikmah Allah Taala memilih seorang manusia supaya menyampaikan risalahnya melalui Rasul. Nah, maka tidak ada mesti bahawa dilatih seorang menjadi nabi, bahawa berubah fitrahnya dan tabiat manusia. Bagi mereka yang telah dilatih menjadi nabi, maknanya tak semestinya orang-orang jadi nabi itu berubah fitrah. Bahkan hikmah mereka tu, hikmah Allah Taala supaya mereka berkekalan di atas, tetap masih jadi manusia situlah. Sebab tu Allah Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna kana rabbuka basira." Dan tidak kami utuskan sebelum engkau daripada rasul-rasul, melainkan sesungguhnya mereka itu makan dan mereka berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan setengah mereka itu setengah itu fitnah. Jadi fitnah, ada fitnah atas birun, adakah kamu bersabar, akan rabbuka basira. Dan ingatlah adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluknya. Nah, Tuhan tengok. Dan ada sebut dalam surah Al-Isra ayat 94-95, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasulah. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Dan tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman ketika datang pada mereka hidayah petunjuk, malaikat keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul. Hak tu ya. Jadi dok ingkar kerana manusia tu menjadi rasul, nak malaikat turun mana boleh. Nah, kerana jenis lain-lain ke? Jenis lain-lain. Jadi jenis malaikat lain, jenis manusia lain. Kalau malaikat tu lagi tak mampu kita. Lagi tak mampu nak turut kerana malaikat tak ada nafsu kan. Tak ada nafsu, ada pun manusia. Kita boleh tengok dah contoh Nabi lawan nafsu, dan di masa yang sama Nabi juga boleh buat. Nabi tak tidur malam qiyam. Kita tak boleh lawan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih tetap Nabi jadi orang yang lebih. Nabi jadi orang yang lebih, dan Nabi jadi orang yang afdal dan alal itlaq. Begitu juga Tuhan sebut kan dalam surah Al-Isra, "Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasulah. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasulah." Maksudnya dia tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman ketika datang pada mereka hidayah petunjuk, melainkan mereka ingkar tentang manusia menjadi rasul. Mereka malaikat turun situ ya. Ketiga, sifat ketiga ni iaitu terpelihara dari mana-mana penyakit yang mencederakan kepentingan risalah, yang menjejaskan kepentingan risalah. Nabi ni tak ada penyakit dah. Tak ada penyakit yang melarikan orang. Karena tugas Rasul tu ialah tugas masalah perhubungan dengan manusia. Kan Rasul tu nak menyampaikan risalah, menyampaikan arahan, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, nak mendakwah mereka kepada jalan Allah. Maka tentu Rasul kena bergaul, kena berjumpa dengan orang, berjumpa dengan manusia, untuk nak beri petunjuk dan untuk nak ajar mereka kepada jalan yang betul, untuk nak bawa mereka kepada kebaikan dan kemuliaan. Maknanya kalaulah Rasul tu ada penyakit hak teruk, hak melarikan orang, maknanya melawan dengan tujuan. Sebab tu tak boleh ada penyakit yang melarikan orang seperti badan, penyakit bala, dan semua saat itu hak orang buat orang saat itu kemer kan. Tak boleh ada. Adapun kisah-kisah hak diriwayat bahawa Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit pada badannya hingga berbau busuk, lagi keji dari jauh itu, maka tidak ada asal baginya. Hak ini ada sebut bahawa kisah tu tak betul. Kata siapa ke busuk, siapa ke gapo. Kata Nabi Ayub saat ni. Kalau kita tengok dalam kitab
Hasyiatul Bajuri alal Jahrah muka 73 kisah Nabi Ayub bahawa gugur tubuh badannya sebab ditipu penyakit sehingga tinggal tulang sahaja adalah kisah Israiliyat, waktu kisah dari ahlul kitab. Tidak betul waktu tu. Ni banyak orang-orang kita dak sebut ada ayat kisah sampai tinggal tulang lepas tu. Tulang nak hidup lah lagi. Nah, ini tak terima akal, ni Israiliyat kerana tidak tersandar pada mana-mana dalil dari hadis-hadis atau Quran. Nah, tak ada sebut dalam Quran hadis bahawa tak ada tinggal apa perkara. Tetapi telah disebut dalam Quran bahawa Allah Ta'ala telah menimpa atasnya penyakit dan bagi dia sabar Nabi Ayub tanpa mentafsirkan apa jenis penyakit tersebut. Maka di atas kita i'tikad bahawa Nabi Ayub ditimpa penyakit. Adapun kisah beberapa baginda ditimpa sampai tidak diterima akal, pikiran, bagaimana dipercaya bahawasanya hidup padahal tidak ada suatu pun dari tubuh badannya, melainkan tulang sahaja seperti ikan yang telah dimakan isinya dan penuh dengan ulat. Ini adalah tidak sebenar, tidak benar, ini tak betul tu. Orang kita ni kena hurai jadi molek sikit. Nah, ada setengah-setengah tu masih duk mengajar, duk ayat lagi. Kata Nabi Ayub ni, makan je ulat habis, tinggal tak ada tinggal. Nak hidup lah mana lagi makan je ulat habis. Sebab tu kita nak tahu tu Israiliyat apa panggil. Nah, Israiliyat. Jadi ada pun lupa ni pun tidak harus juga berlaku atas Nabi. Nah, tu sama ada dari khabar-khabar atau perkara-perkara hak Nabi nak menyampaikan. Nah, bagi hak Nabi, hak Tuhan suruh Nabi menyampaikan hak tu tak harus sama sekali lah berlaku pada Nabi lupa tu. Ada pun perbuatan yang bukan penyampaian, bukan masalah nak menyampaikan, maka harus pada hak Rasul. Nah, seperti lupa pada solat zuhur atau asar. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sungguh, benar ni berlaku kerana ada hikmah sebaliknya, ada ajaran. Ada Nabi nak mengajar sesuatu sebenarnya. Kita rasa Nabi tak lupa sama sekali. Imam Bukhari dan Imam Muslim ada sebut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatanya, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bersolat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-asyi. Salah satu daripada semaya malam. Wa shalla rak'atain. Ada sebuah hadis ni. Nah, Rasulullah bersolat sama kami dengan salah satu solat malam. Al-asyi. Asya. Nah. Fa shalla rak'atain. Maka semaya ia 2 rakaat. Thumma sallam. Kemudian dia wisalah. Faqama ila khashabatin ma'rudah fil masjid. Maka baginda menyandar atasnya. Nah, Nabi pergi kepada satu batai kayu yang terbentang dalam masjid. Fattaka alaih, maka Nabi menyandar di atasnya. Ka'annahu ghadban, seolah-olah Nabi saat itu marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan Nabi letak tangan kanannya atas tangan kirinya. Wa shabbaka baina asabi'i, dan keluarlah dan letakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Wa shabbaka baina asabi', dan Nabi tashbik di antara jari-jari, buka jari gitu. Wa wada'a khaddahu al-ayman, dan Nabi pula letak pipi dia, letak pipi kanan di atas tapak belakang tapak kiri, kiri sana. Wa kharajat as-sur'an min abwabil masjid, dan keluarlah orang-orang yang gaduh saat itu keluar daripada masjid. Wa qalu, maka mereka itu berkata, qasartas salah, adakah engkau qasar semaya? Wa fil qaum, dan pada kaum itu ada Abu Bakrin wa Umaru, ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallimah,
maka takut kedua-dua nak kecek dengan Nabi, tak berani nak kecek lah. Tak berani nak kecek. Wa fil qaum rajulun yuqalu lahu dzul jadain. Dan pada kaum tu ada orang ada seorang yang digelar atau dipanggilkan dia saat ini Dzul Yadain. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain. Apa ni? Faqala, maka berkata Dzul Yadain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am qasarta as-salah? Adakah engkau lupa atau qasar semaya? Faqala, maka sabda Nabi, lam ansa wa lam tuqsar. Aku tak lupa dan tidak dikosarkan semaya. Faqala, maka berkata lagi ya, maka bersabda lagi Nabi, akama yaqulu Dzul Yadain, adakah seperti berkata Dzul Yadain? Faqalu, maka mereka berkata na'am, ya. Fataqaddama, maka Nabi pun bangun, fasalla, maka Nabi pun semaya, ma taraka, bagian Nabi tinggal, thumma sallam, kemudian Nabi sallam. Nah, hadis ni ni kata setengah masalah perbuatan itu boleh berlaku, tapi masalah tabligh atau apa hak Tuhan suruh, hak suruh Nabi saat ni tu menyampaikan kepada umat, hak tu tak boleh berlaku sama sekali hak tu. Tapi masalah perbuatan itu boleh berlaku seperti hadis ni. Tapi sebenarnya kalau kita bahas ni, kita rasa Nabi itu nak mengajar satu perkara lah. Dan hikmah Allah Ta'ala sekira memang lupa sungguh, maknanya itu ada hikmah. Nak ayat tu dalam semaya saat ni, bila kita lupa tanpa kecek kata-kata yang banyak, mana boleh kita klik semula, semaya semula, sambung tu terus. Sebab tu masalah lupa pada masalah tabligh atau nak menyampaikan hukum-hukum Allah, tu tak boleh berlaku pada Nabi sama ada perkataan atau perbuatan. Adapun selepas menyampaikan, maka harus lupa perkara yang telah disebut, itu perbuatan. Tapi disyarat bahawa lupa tersebut dari Allah, bukan dari amal syaitan. Tuhan nak tunjuk, Tuhan nak tunjuk. Tuhan nak tunjuk. Nak lupa pada Allah SWT, maknanya Tuhan melupakan Nabi kerana Tuhan nak tunjuk satu ilmu, nak tunjuk ada hikmah sebaliknya, atau nak tunjuk ajar. Dan ada satu masalah lagi, masalah sihir. Adakah sihir itu kesal pada Nabi? Jumhur ulama mengatakan dengan harus kesal, berlaku kesal, sekadar tidak menjejaskan risalah. Maknanya boleh berlaku sihir tapi tak, Nabi kena sihir tapi tidak menjejaskan risalah, seperti penyakit demam. Kerana adalah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kena disihir, dan sihir telah memberi kesan pada badan baginda alaihi salatu wasallam. Karena ada satu hadis riwayat Imam Bukhari pada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zurayh yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaih annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Telah disahih Rasulullah ini oleh seorang lelaki pada Bani Zurayh, dikatakan Labid bin A'sam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan kepadanya bahawa ia melakukan sesuatu sedang ia tidak melakukan sesuatu. Ini maknanya berlaku tapi tidak menjejaskan risalah. Ibnu Hajar ada sebut dalam kitab Fathul Bari satu makalah lah, satu huraian lah, iaitu bahawa apa yang dikenakan Rasulullah, sihir itu yang dikenakan Rasulullah adalah satu jenis penyakit. Ibn Hajar sebut bahawa berkata Al-Maziri, kita baca terjemah selalu, telah engkau setengah ahli bid'ah akan ini hadis, dan mereka menyangka bahawa hadis tersebut menjatuhkan pangkat kenabian, dan mereka telah meragu-ragukan pada kenabian. Mereka berkata, dan tiap-tiap perkara yang bawa pada demikian maka adalah ia batil. Masalah sihir berlaku pada Nabi. Dan mereka menyangka juga bahawa harus
Mengharuskan ini membawa pada menghilangkan kepercayaan dengan apa disyariatkan lah. Makna menjejaskan, kalau kita kira kok tak jejaskan supaya orang mengajar lah. Nabi ni orang menyampai. Bila Nabi nak menyampai saat ni maknanya apa saja Nabi menyampai, dia boleh menyampaikan dengan baik ke? Walaupun Nabi demam contohnya, tak ada penyakit sikit-sikit, tak ada masalah ke? Risalah yang maksud siapa? Ya situ. Adapun kena sahih yang contohnya menghilangkan akal, benda tu tak akan berlaku. Tapi ada segolongan yang berpendapat bahawa kalau berlaku benda tu walaupun sahih sikit tu menjejaskan risalah. Sebenarnya turut logik pun tak menjejaskan. Kerana terkadang ditanggung bahawa dikhayal kepadanya bahawa ia nampak Jibril sedang bukannya di sana. Ini ada setengah orang setengah berpendapat lah tu. Dan Nabi khayalnya oleh hadis kita sebut tadi, maknanya kalau khayal Jibril bukan Jibril, makna teruklah. Contohnya kerana terkadang ditanggung bahawa dikhayal pada bahawa ia nampak Jibril sedang bukannya Jibril, contoh, dan bahawasanya diwahyu kepadanya dengan sesuatu sedangkan tidak diwahyu kepadanya, jadi membawa padalah tu. Tapi berkata Al-Maziri, dan inilah semuanya ditolak kerana dalil telah bukti atas kebenaran apa yang menyampai Rasul dari Allah dan atas tertegahnya pada tabligh masalah penyampaian. Masalah penyampaian ni. Dan mukjizat-mukjizat itu buktikan dengan kebenarannya. Jadi walaupun berlaku benda tu sikit, tak ada masalah kerana Nabi telah dapat menyampaikan dengan baik. Dan mukjizat-mukjizat telah membuktikan kebenaran Nabi. Semua perkara Nabi menyampaikan itu adalah benar, tidak dapat menjejaskan sikit-sikit benda-benda ni. Maka mengharuskan apa yang buktikan oleh dalil atas menyalahinya adalah batil. Dan ada pun perkara yang berhubung dengan setengah urusan dunia yang tidak dibangkitnya kerananya dan tidak juga adalah risalah itu dari kerananya, maka ia adalah dikenakan dengan apa terkena atas manusia seperti penyakit-penyakit tu tak ada sakut paut dengan risalah bang. Maka tidak jauh sekira dikhayalkan padanya dengan sesuatu urusan dunia akan perkara yang bukan hakikat, serta bahawa dipelihara pada demikian itu pada masalah agama. Berkata ia sesungguhnya, berkata setengah manusia, sesungguhnya dikehendaki dengan hadis itu ialah bahawa adalah Nabi SAW dikhayal kepada bahawa ia telah mewatikan isteri-isterinya sedang ia belum wati. Itu ada setengah ulama mengatakanlah itu. Dan ini kebanyakannya berlaku khayal perkara tersebut pada manusia dalam tidur. Maka tidak jauh bahawa dikhayal kepadanya dalam keadaan jaga. Tu. Aku berkata, dan ini sungguhnya telah warid dengan jelas pada riwayat Ibn Uyainah dalam bab yang mengiringi ini, dan perkataan ini ialah hingga ia nampak bahawa ia bersetubuh isteri-isteri sedang ia tidak bersetubuh dengan mereka. Kemudian berkata Ibn Iyad, ditanggung bahawa dikehendaki dengan khayal tersebut bahawasanya zahir baginya kecergasannya dan apa yang ia telah biasainya sebagai adatnya, seperti kemampuannya tahwati. Itulah ulama dah sebut Ibn Iyad ditanggung khayal ke bahawa apa bahasa zahir baginya apa yang telah Nabi buat dah. Kemudian berkata dan menyokong semua yang telah terdahulu bahawa tidak dinakal padanya bahawa mana-mana khabar bahawa ia berkata satu perkataan. Tak ada semua tu, maka adalah ia menyalahi apa yang ia khabar. Kemudian berkata ia dan telah berdalil oleh Ibnu Qassar bahawa apa yang mengenanya adalah dari jenis penyakit dengan perkataannya pada hujung hadis adalah aku. Adapun aku ya maka Allah Taala telah menyembuhku. Maknanya Tuhan jaga situ. Kita tidak panjanglah masalah, tapi yang pentingnya ayat tak sekadar khayal itu tidak menjejaskan apa dan benda itu berlaku sungguh kerana hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari kan. Ya keempatnya itu ismatur rusul wal anbiya, terpelihara rasul dan al-anbiya. Apa maksud sini? Kalau kita nak tahu juga bahawa di antara sifat-sifat yang wajib bagi rasul-rasul itu amanah. Dan kita telah huraikannya dengan jelas bahawa amanah ialah menjaga zahir-zahir dan batin-batin mereka daripada berlaku dengan sesuatu yang dilaranglah. Jadi boleh jadi orang tanya, adakah boleh berlaku maksiat? Boleh berlaku maksiat pada Nabi atau Rasul?
Kalau kata iya, maka bukan arti kita sebut usmatul anbiya war rusul. Dan jika kamu berkata tidak berlaku, maka apa dia takwil maksiat-maksiat berlaku pada Nabi Adam dan Nabi Musa? Sini masalah pula ya. Tu. Kita kata ismatul rasul. Nabi ni ismah, makna terlepas rasul wal anbiya pada maksiat. Jadi maknalah sedangkan berlaku pada Nabi Musa, berlaku pada Nabi Adam contohnya. Jawapannya ialah bahawa kehidupan rasul ni, hidup rasul dan nabi-nabi terbagi pada dua fatrah. Ialah masa selepas kenabian dan kerasulan. Yang kedua ialah masa sebelum menjadi nabi dan rasul. Dan bagi tiap-tiap masa tu ada hukum tertentu lah. Dan maksiat pula, kita tengok maksiat terbagi ada dua juga. Pertamanya dosa-dosa besar, yang kedua dosa-dosa kecil. Jadi maksiat dosa besar ni tu maksiat ada janji seksa, seperti zina, riba, atau perkara yang dijanjikan dengan hukum hudud, atau yang disifatkan orang yang melakukannya dengan fasik atau dilaknat. Dan dosa paling maksiat paling besar kali syirik dengan Allah Ta'ala. Itu dosa besar. Yang dua dosa kecil, iaitu dosa yang tidak ada janji seksa yang teruk atas melakukannya. Ada pun dosa besar, telah ijma' ulama bahawa rasul-rasul itu maksum daripada dosa-dosa besar, sama ada sebelum menjadi nabi atau selepasnya. Dan apa yang disebut mengenai Nabi Ibrahim bahawa adalah ia ragu-ragu pada permulaannya, selepas dihidayahnya melalui berfikir dan penilikannya dan perhatiannya, maka semua itu tidak betul. Bahkan sungguhnya Nabi Ibrahim tu bagi dia besar dalam keadaan beriman pada Allah semenjak kecil lagi dari situ. Sebab kita tengok Nabi Ibrahim memang kalau kita tengok dia ni beriman masa kecil lagi, kalau kira juga. Adapun hak Nabi Ibrahim kata hadza rabbi, ini Tuhanku, bila tengok bulan, tengok bintang, tengok apa semua ni. Dan kepada bulan begitu juga pada matahari, ya hadza rabbi. Maka semua ini daripada masalah at-taslim al-jadali, penyerahan dalam perdebatan dan perbatahan untuk menguatkan hujah. Adakah musuhnya yang bertengkaran atas musuhnya yang bertengkaran, maknanya taslim jadali. Ni Tuhanku, salah telah tu. Hadza rabbi, salah telah tu. Sebab tu kalau kita baca oleh surah Al-An'am ayat 47 sampai ayat 74 sampai 83, wa idz qala Ibrahim li abih, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, bersabda Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azarah, pak yang nama Azar, pak saudara dia, atattakhidhu asnaman alihah, adakah kau jadikan berhala-berhala Tuhan? Inni arak, sesungguhnya aku nampak engkau wa qaumaka, dan kaum engkau fi dhalal mubin, dalam kesesatan nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan kami demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim ini kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi. Wa liyakuna minal muqinin, dan supaya dia menjadi di antara orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, maka ketika ia berada waktu malam yang gelap, melihat ia kaukaban, sebuah bintang bersinar, lalu ia berkata, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian apabila bintang itu terbenam, maka ia berkata, aku tidak suka pada yang terbenam, hilang. Mana boleh. Ini maknanya dia ingkar sebenarnya. Falamma ra'al qamara bazigha, maka tak kala dia nampak pula bulan pula, al-qamar bazigha, terbit menyinar cahaya, ia berkata, ini Tuhanku. Qala hadza rabbi, falamma afala qala la falamma afala, maka tak kala terbenam hilang, qala la illam yahdini rabbi, jika tidak tunjuk pada aku Tuhanku, la akunanna minal qaumidh dhalim, adalah aku pada kaum yang sesatlah. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi,
maka tatkala dia nampak matahari bersinar juga, qala hadza rabbi hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, maka tatkala hilang, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dia kata, wahai kaumku, sungguhnya aku saat itu dah berlepas diri daripada mereka, daripada barang yang kamu syirikkan. Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifah. Sungguhnya aku menghadapkan muka aku kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan bersih, suci. Nah, tidak menyeleweng. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukan aku pada orang musyrik. Wa hajjahu qaumuh, dan berhujah kepada kaumnya. Qala tuhajjuni fillah. Dia berkata, adakah kamu berhujah padaku pada Allah? Waqad hadan, sedang Allah Taala telah tunjuk padaku, wala akhaf, dan aku tak takut ma tusyriku nabi, apa hak kamu syirik dengannya, illa in yasha rabbi syai'a, malaikat bahawa dikehendaki oleh Tuhan aku sesuatu, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dan Allah Taala luas Tuhan aku ni akan tiap-tiap sesuatu ni sebuah ilmu. Afala tatadhakkarun, adakah kamu tidak ingat? Nah, jadi inilah, kalau kita tengok baca ayat saat ini tu ada lebih lagi. Nah, panjang. Dan selepas itu Tuhan sebut watilka hujjatuna, ni isyarat kepada bahawa apa ni uslub, mendirikan hujah lah, makna situ Tuhan sebut situ. Maknanya dia hak tu bukan, ayat tu bukan kata Nabi Ibrahim saat itu tidak beriman dah, memang dia beriman dah. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil satu perkara lagi insya-Allah kita akan sambung semula pula, iaitu tentang masalah Nabi Daud alaihi salam, apa yang berlaku pada Nabi Daud. Allahu a'lam.